Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kashfi Akif bin Muhammad Azmi, nombor matrik 054858. Jadi video pada kali ini saya akan membicarakan tentang dakwah. Dakwah ini mempunyai banyak pendekatan, seperti dakwah melalui media sosial, dakwah melalui khutbah Jumaat, dakwah melalui rumah ke rumah seperti yang kita lihat pada hari ini, dakwah yang diamalkan oleh para tabligh dan sebagainya. Akan tetapi bukan ini semua yang bakal saya ulaskan. Oleh itu, apakah yang bakal saya ulaskan? Jadi video pada kali ini adalah bertajuk dakwah melalui sirah dan teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pendekatan ini sering kita dengar dan kita dapati. Cuma saya ingin mengulaskan sedikit tentang sirah dan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita jadikan sebagai contoh tauladan yang terbaik dalam kehidupan seharian. Sebenarnya, kisah Nabi ini adalah satu cerita yang paling menyeronokkan dan tiada penghujungnya untuk kita hayati. Tambahan pula, ini dapat menarik minat masyarakat terutama golongan muda pada abad ini kerana kesemua lapisan masyarakat sudah didedahkan dengan kemajuan teknologi yang begitu canggih yang mana mereka ini lebih inginkan dengan hiburan. Oleh itu, di sinilah kita mengambil suatu inisiatif untuk berdakwah melalui sirah Nabi yang kisahnya terkandung beribu-ribu pengajaran dan beribu-ribu hiburan yang disyariatkan dalam agama. Sebagai contohnya, ikuti kisah Rasulullah SAW dengan wanita tua Yahudi. Rasulullah setiap hari akan pergi ke rumah seorang Yahudi yang tua, buta dan cacat untuk menyuapkan makanan kepada Yahudi ini. Walau bagaimanapun, oleh kerana baginda ini tidak memperkenalkan dirinya sebagai Rasulullah, Yahudi ini tidak mengetahui akan baginda. Setiap hari, apabila Rasulullah menyuapkan makanan kepada Yahudi ini, pasti Yahudi ini akan berkata, "Kau jangan ikut ajaran Muhammad bin Abdullah itu. Dia seorang penipu dan kata-katanya tidak boleh langsung dipercayai." Rasulullah tidak berkata apa-apa setiap kali Yahudi ini berkata begitu, dan baginda tetap mengunjungi Yahudi ini setiap hari walaupun dicerca dan dihina secara berhadapan oleh Yahudi ini. Cuba bayangkan kalau diri kita ini dihina secara berhadapan, sudah pasti kemarahan kita membuat-buat kan? Setelah kewafatan baginda Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun dilantik menjadi khalifah. Oleh kerana Sayyidina Abu Bakar ini adalah anak didik Rasulullah, cara pemerintahannya juga mengikut model Rasulullah. Semua perkara yang dianjurkan oleh baginda, pasti Sayyidina Abu Bakar mengikutnya. Suatu hari, Sayyidina Abu Bakar bertemu dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah. Beliau bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, "Wahai Aisyah, adakah lagi perkara yang baginda berbuat tetapi aku tidak melakukannya lagi? Sungguh kau pasti lebih mengetahui apa yang kekasih Allah SWT ini lakukan." Sayyidatina Aisyah pun menjawab, "Ada lagi satu, wahai Abu Bakar. Baginda setiap hari akan menyuapkan makanan kepada seorang Yahudi yang tua, buta dan cacat di hujung negeri ini. Pergilah mencarinya dan buatlah apa yang Rasulullah SAW berbuat." Maka Abu Bakar As-Siddiq ini pun mencari Yahudi itu dan beliau menemuinya. Seperti biasa, beliau pun menyuapkan makanan kepada Yahudi ini sambil Yahudi ini pasti akan berkata, "Kau jangan ikut ajaran Muhammad bin Abdullah itu. Dia seorang penipu dan kata-katanya tidak boleh langsung dipercayai." Lama kelamaan, Yahudi ini perasan dan tersedar. Yahudi ini bertanya, "Kau bukan lelaki yang selalu menyuapkan makanan kepadaku?" Abu Bakar As-Siddiq pun menjawab, "Akulah lelaki itu, wahai saudari. Akulah lelaki yang selama ini menyuapkan makanan kepada kamu." Yahudi itu pun menjawab, "Tidak, kau berbohong. Lelaki yang selalu menyuapkan makanan kepadaku itu akan hanya menyuapkan makanan setelah aku menelan kunyahan aku. Kau tidak, aku belum telan kunyahan lagi, tapi kau telah sumbatkan aku dengan makanan yang lain. Cara kau berbeza, di manakah lelaki itu?"
dengan perasaan sebab Abu Bakar As-Siddiq pun menjawab, lelaki itu telah tiada di dunia ini, wahai saudari. Lelaki yang kau kata jangan ikut ajaran Muhammad bin Abdullah itu, dia seorang penipu dan kata-katanya tidak boleh langsung dipercayai, sebenarnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lelaki inilah yang menyuapkan saudari dengan makanan setiap hari. Yahudi itu terkejut serta sukar untuk mempercayainya. Lalu Yahudi ini pun menangis sambil berkata, sungguh mulia hati lelaki ini. Walau aku mengutuknya setiap hari, dia tetap datang untuk memberi makanan kepada aku yang tua buta ini. Wanita Yahudi tua buta itu pun menangis teresak-esak. Dia menyesal dan sangat merasa bersalah. Lalu memeluk Islam di hadapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan mengucapkan 2 kalimah syahadah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah. Itulah serba sedikit kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat saya kongsikan. Oleh itu, antara ibrah yang boleh diambil daripada kisah ini adalah, yang pertama, kita perlulah memupuk kesabaran dalam diri untuk menjadi seorang yang pemaaf, selalu berfikir positif serta jauhilah sifat-sifat mazmumah dan amalkanlah sifat-sifat mahmudah dalam kehidupan. Ketahuilah, di dalam setiap kelembutan dan kesabaran itu pasti ada kemenangan. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 200 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Akhir sekali, kita mestilah mencontohi sifat Rasulullah dan semaikanlah rasa kasih sesama manusia dan jauhkanlah rasa benci sekalipun ianya adalah musuh kita. Kesimpulannya, dakwah melalui sirah ini banyak memberikan pengajaran dan mengajar kita erti sebuah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh itu, marilah kita sama-sama menghayati dan mengamalkan dalam kehidupan agar kehidupan kita sentiasa diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi, sekadar itu sahaja daripada saya, Kashfi Akif. Dakwah dari hati pasti membawa erti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #stay at home, #lindung diri, lindung semua. Bye bye.